Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai bab haramnya kita derhaka kepada kedua ibu bapa dan memutuskan silaturahim. Dua perkara ni yang diajar dalam Islamnya ialah kita sentiasa menjaga kedua ibu bapa kita dan kita sentiasa menyambung silaturahim, memperbanyakkan silaturahim itu sendiri. Dalam hadis yang ketiga daripada perbincangan tajuk ini, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'ir syatamur rajul walidayhi qalu ya Rasulullah wa hal yasimur rajul walidayhi yastimur rajul walidayhi qala na'am yasubbu abar rajul fayasubbu aba'uhu wa yasubbu ummuhu fayasubbu ummah, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Abdullah bin Umar Al-As radhiyallahu anhu disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar syatamur rajul walidayhi, mencela seseorang kepada kedua ibu bapanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, di antara dosa besar yang kamu buat di atas dunia ini di mana kalian mula mencela kedua ibu bapa kalian, mencela ataupun mencaci maki kedua ibu bapa kalian. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wa hal yastimur rajulu walidayhi? Lalu ditanya, ya Rasulullah, adakah orang yang cela kedua ibu bapa ni ya Rasulullah? Alhamdulillah. Adakah orang yang dalam hidup dia ni dia cela kedua ibu bapa dia? Adakah orang yang caci maki kedua ibu bapa? Payahlah kalau kita nak berjumpa orang caci maki kedua ibu bapa ni. Tak ada orang yang buat demikian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am, ada. Rasulullah sebut. Ada. Rasulullah sebut, yasubbu abar rajul fayasubbu abah, di mana seorang lelaki tersebut dia mencela mak ayah orang lain, ayah orang lain. Dia cela ayah kepada saudara dia. Bila dia cela pada ayah saudara dia, maka orang lain akan cela ayah dia pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian kan macam kecil-kecil dahulu kan, kawan-kawan kita ni yang dia nak buat khianat pada kawan-kawan dia, dia ambil buah getah tu dia letak di atas depan tu, ni kepala bapak engkau, dia sebut. Ni kepala bapak engkau. Dia pun ketuk, pop, dia buat begitu tu. Kawan dia seorang lagi pula ambil buah getah juga, buah getah tu letak yang sebelah ni kepala bapak engkau, pom sekali lagi. Jadi saling cela-mencela lah. Cela-mencela. Maknanya di waktu itu dosa kamu cela ayah orang lain tu sama kamu cela ayah kamu sendiri. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita keadaan demikian. Ni dosa besar. Jangan kamu cela ayah orang. Sama bila kamu cela ayah orang, maknanya kamu cela ayah kamu sendiri. Sebab orang lain akan cela balik keturunan kamu. Dia akan cela balik yang disebut dengan keluarga kamu. Oleh demikian kamu jangan cela keluarga orang. Dia akan kesan demikian kan. Sekarang ni zaman dalam Facebook, masing-masing kata ni keturunan jenis apa, jenis sebut keturunan. Keturunan yang disebut tadi, yang dicela tadi, dia akan balas balik kepada keturunan orang yang mencela tadi. Saling mencela lah. Sebab tu Islam dagang, jangan kamu cela orang. Bila kamu cela orang, maka mencela tadi akan terjadi, dua-dua dapat dosa. Dua-dua dapat dosa. Itu kesan lah. Tapi kalau orang mukmin, orang cela pada keluarga dia, kata pada keluarga dia, dia diam je. Dia tahu dia dapat pahala. Dia tahu dapat pahala. Tapi kalau sekiranya orang tu balas balik,
Balas balik pun, dia baru-baru 50-50 baru dipanggil. Baru sama je kedudukan. Sama-sama dia panggil demikian. Kemudian Rasulullah sebut, wa yasubbu ummah. Kamu cela ibu orang lain. Fa yasubbu ummah. Yang menyebabkan orang lain cela pula ibu kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ni dosa besar. Bila kamu buat macam tu, kamu buat dosa. Kamu buat dosa. Dosa pada apa? Dosa pada diri kamu sendiri. Oleh kerana kamu yang melakukan perkara yang sedemikian rupa yang dilarang dalam Islam. Wa an Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia, la yadkhulul jannah qati'un. Qala Sufyan bin fi riwayat yakni qati'ur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tak akan masuk syurga, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga siapa yang mati dalam keadaan dia memutuskan. Lalu tanya, putus apa? Putus silaturrahim. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan dia tak tegur siapa, dengan saudara dia, dengan jiran dia. Dia mati dalam keadaan yang dianya berkelahi dengan orang tersebut, memutuskan silaturrahim. Satu hari dia mati. Orang mati ni tak masuk dalam syurga Allah. Ramai mana orang yang dalam kubur tu, yang mati dalam keadaan tak tegur siapa dengan seseorang. Jangan sampai peringkat demikian. Kita yang hidup ni, jangan teruskan apa yang mereka lakukan. Walaupun mereka pesan 7 keturunan, misal contohnya. Kita baru keturunan yang keempat. Jangan kita sambung yang dia buat yang tak baik. Yang dia tak baik itu berhenti, kita sambung balik. Sambung silaturahim di kalangan kita ni. Sama-sama orang Islam. Sama-sama orang Islam ni, dia tak layak untuk memutuskan silaturahim. Itu cara demikian. Wa an Abi Iyas Al-Maghfirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, daripada Abu Isa itu Al-Mughirah bin Syu'bah. Wa an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala harrama alaikum uququl ummahat wa muni'a wa hatin wa wadin banat wa kariha lakum fi qila wa qala wa qaswatus su'al wa idha'atul mal, muttafaqun alaih. Daripada Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna Allah harrama alaikum uququ ummahat. Allah telah mengharamkan pada kamu semua di mana kamunya menderhaka kepada ibu-ibu kamu. Ummahat digunakan kalimah ibu-ibu. Didagang sama sekali pada kamu ni, berani kepada ibu-ibu kamu tu untuk kamunya melakukan perkara yang buruk pada dia. Jangan. Dalam hidup kamu ni sebagai seorang mukmin, jangan sekali-kali kamu derhaka kepada ataupun kamu mengata pada ibu-ibu kamu. Kenapa disebut ibu-ibu? Kerana biasanya anak kepada ibu-ibu yang ni dia akan sindir pada ibu-ibu ni. Kadang-kadang ibu tu, suami tu kahwin 4, kahwin 3, kahwin 2. Kemudian anak-anak ni yang masing-masing kata pada ibu yang ni. Itu yang menyebabkan akhirnya berlaku apa dia? Berlaku yang disebut derhaka. Kadang-kadang anak tiri disebut. Tambah orang Melayu kita kan, dia anggap bahawa ibu tiri ni satu gambaran ibu yang kejam. Ni gambaran yang berlakulah dalam rumah tangga. Padahal ibu dia yang dia haram kahwin dengan ibu dia. Kerana ibu ataupun isteri kepada ayah dia. Tak boleh dah dia nak kahwin. Dalam keadaan sebegitu, bila begitu dalam keadaan demikian, maka di waktu mana keadaan yang berlaku ni di ibu dia lah. Maka dalam keadaan demikian, di waktu tersebut dia derhaka pada ibu tiri dia. Dia derhaka pada ibu susuan dia. Dia derhaka pada ibu saudara dia. Dia buat menyinggung perasaan mereka tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna harrama alaikum uququl ummahat. Digunakan dengan uququl ummahat. Dia tak sebut ummuk. Rasulullah tak sebut ibu kamu.
Tapi Rasulullah guna ummahat. Ummahat ni maknanya ibu. Ibu yang kamu haram kahwin dengan dia. Kamu haram kahwin dengan dia. Siapa? Ibu saudara. Kamu haram kahwin dengan dia. Kamu tak boleh derhaka pada dia. Kamu tak boleh bercakap kasar dengan dia, tak boleh. Kerana taraf dia sama taraf dengan ibu kamu. Kedudukan lah. Walaupun tinggi rendah tu bezalah. Tapi dia tetap ibu kamu. Mak saudara kamu, kemudian mak susuan kamu, sama ada mak apa dia lagi. Nama dia ibu kamu, maka kamu dilarang untuk derhaka pada mereka sebut. Jangan kasar dengan dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut meminta yang bukan milik serta menanam anak-anak perempuan. Wa mana'an wa haba wa wadatul banat. Jangan sekali-kali kamu meminta yang disebut dengan kamu meminta apa dia? Meminta hak orang lain. Ambil mengaku jadi hak kamu. Dosa. Allah haramkan di demikian. Jangan kamu mengaku ni tanah saya. Padahal tanah orang. Kamu pergi mengaku. Kemudian kamu menanam anak-anak perempuan. Allah haramkan. 3. Di mana menanam anak perempuan hidup-hidup. Wa karihalakum qila wa qala. Dan dibenci sangat. Tapi nak sebutnya dan dibenci kepada kata-kata qila wa qala. Kalaulah begitu, kalaulah begini. Kata-kata kiranya daripada si anu, ujian daripada si anu, tetapi tidak ada kepastian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Qila wa qala ni pun dilarang dalam Islam. Janganlah kamu kata kalaulah buat macam ni tak terjadi macam ni. Rasulullah sebut Allah haramkan kamu kata kalimah-kalimah demikian. Jangan keluar daripada mulut kamu kalimah-kalimah demikian. Dan yang ketiga, yang keempat, wa kasratus soal, banyak soalan. Banyak tanya. Allah haramkan diri kamu. Banyak tanya sampai tak buat. Macam Bani Israel lah. Tanya dengan tujuan nak buat boleh. Tapi tanya sampai tak buat dia. Kenapa susah? Susahlah dia sebut. Akhirnya jadi susah. Arahan tu mudah ya. Kalau arahan dalam Islam ni, kita arah sesuatu, maka buatnya. Takat mana yang boleh buat. Tapi dia tanya banyak. Ramai orang yang bila dia tanya banyak, akhirnya dia tak buat benda yang tanya tadi. Yang tu dilarang dalam Islam. Wa kasratus soal. Banyak sangat tanyaan kamu. Banyak tanyaan. Kemudian yang keempat, yang kelima, wa idha'atul mal. Apa dia? Itu yang wa idha'atul mal ni maknanya mensia-siakan harta. Dalam kadang-kadang banyak menghabiskan harta. Menghabiskan harta ni kadang-kadang boleh terjadilah idha'atul mal, membazir, senang ceritanya. Membazir harta, membazir ruang yang diberi, peluang yang ada. Wa idha'atul mal, di mana kamu telah menyia-nyiakan harta benda yang sepatutnya kamu dapat, tiba-tiba kamu tak dapat. Yang sepatutnya kamu dapat manfaat daripada harta tu, tapi kamu sia-siakan harta tadi. Dilarang dalam Islam. Wa idha'atul mal. Idha'atul mal ni istilah kita ni membazir lah. Membazir. Orang yang patutnya harta tu boleh guna pada tempat yang bermanfaat, tiba-tiba kita telah membazir harta tersebut dengan sia-sia. Itu cara demikian. Idha'atul mal. Ini di antara perkara yang dilarang dalam Islam lah. Nak sebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita jaga perkara demikian. Kemudian terus kepada bab yang ke-42. Babu fadli birrul asdiqa al-ab wal wal aqarib wal zawjah wa sairi man yundabu ikramuhu. Bab di mana kelebihan kamu berbuat baik kepada kawan-kawan ayah kamu. Kawan-kawan arwah ayah kita. Kawan-kawan ibu kita. Arwah ibu kita. Dan juga al-aqarib, orang-orang yang dekat dengan kita. Wazaujah, dan juga berbuat baik kepada isteri kalian. Wasairi man yundabu ikramahu, dan seluruh orang-orang yang disunatkan untuk kita memuliakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut babu fadli birrul isdiqa, bab kelebihan
kita berbuat kebaikan kepada kawan-kawan ayah, kawan-kawan mak, kawan-kawan yang dekat dengan kita, dan juga isteri kita, wasairi man yundabu ikramah, dan juga seluruh orang-orang yang patut kita muliakan dia. An Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aburru birri an yasilir rajulu wudd ila abihi wa an Abi Abdullah bin Dinar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariq Makkah fasallama alaihi in Abdullah bin Umar wa hamalatun ala himar kana barkayhi wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sih qala ibnu Dinar faqulna lahu aslahakallahu innahum al-a'rab wa hum yardawna bil yasir faqala Abdullah bin Umar inna aba hadha kana wuddan li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abarral birri silatur rajul ahl wuddi abih wa fi riwayatin an Abi ibnu Dinar an ibnu Umar radhiyallahu anhum annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawwahu alaihi idza malla raqub rahilatin wa imamatan yashudda biha ra'sah fabaina huwa yawman ala dhalika al-himar idmaru bihi a'rabi. Ini hadis panjang sikit. Faqala alastu fulan bin fulan qala bala fa'atahu himar faqala irkib hadha wal imamah qala ashuddu biha ra'sak faqala lahu ba'dul ashabihi ghafarallahu laka a'taita hadzal a'rabi himaran kunta tarawahu alaihi wa imamatun kunta tashudda biha ra'saka faqal inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min abirral birra an yasil rajulu ahla wadda abihi ba'da ay walla wa inna abahu kana sadiqan li Umar radhiyallahu anhu rawahu hadir riwayatun kullaha Muslim. Daripada Abu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya satu kebaktian yang terbesar, kebaktian ialah jikalau seorang itu menghubungkan, yakni mempereratkan hubungan dengan kekasih ayahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara cara kamu nak berbuat baik kepada ayah kamu ialah kamu menyambungkan silaturahim terhadap kawan-kawan ayah kamu. Itu cara demikian. Bila kamu nak berbuat baik pada, kita teringat kan pada arwah ayah kita, teringat pada arwah datuk-datuk kita, macam mana cara kita nak buat baik pada dia? Ialah kita berbuat baik pada kawan-kawan dia. Kawan-kawan yang dia dah meninggal dunia, ayah kita dah meninggal dunia, kawan dia masih hidup lagi. Kita cari kawan-kawan dia, bagi tahu, saya ni kawan pada, saya ni anak kepada arwah sekian. Bila kita sebut saja begitu, Rasulullah kata kita sedang berbuat baik pada arwah ayah kita. Itu cara demikian. Kita sedang lakukan kebaikan pada dia. Menghubungkan, iaitu mempereratkan hubungan kepada kawan-kawan ayah kita dahulu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya ada seorang lelaki daripada golongan Arab yang berdiam di pendalaman, bertemu dengannya di satu jalanan Mekah. Ada seorang Arab Badui, dianya duduk jauh tapi jumpa dengan dia di kota Mekah. Lalu Abdullah bin Umar mengucapkan salam padanya dan dibawanya menaiki keldai yang dinaikinya sendiri. Juga orang itu diberi serban yang melilit di kepalanya. Abdullah bin Umar ni, dia jumpa dengan orang Arab Badui tersebut, dia pegang tali Arab Badui tadi, tali kekang unta tu. Kemudian dia bagi serban yang dipakai oleh Abdullah bin Umar ni, dia bagi pada orang Arab Badui tadi. Bila dia bagi, Ibnu Umar berkata, kita berkata kepadanya, semoga Allah memberikan kebaikan pada kamu. Semoga Allah bagi kebaikan pada kamu. Sesungguhnya itu adalah orang Arab, dan orang Arab itu rela dengan apa yang remeh yang kamu lakukan itu. Kadang-kadang
Kalau kita jumpa orang Arab ni, dia pelik-pelik sikit, tak macam orang Melayu kita. Orang Melayu kita ni, dia banyak prasangka. Kita ni banyak prasangka. Orang Arab, dia tak. Dia, kalau kita pergi jumpa dengan dia akan bagi tahu terus. Dia kata, kamu tetamu aku. Kamu orang yang aku sayangi. Kita tak kenal lagi pun dia. Tapi dia boleh rapat terus. Ni hebatnya orang Arab. Orang Melayu kita ni, kita akan tanya dulu, kamu daripada mana? Anak siapa? Duduk kat mana? Kita akan tanya demikian. Orang Arab tak. Anda sendiri pernah pengalaman pergi ke Taif. Sampai di Taif tu, ada orang Arab tu berdiri depan pintu tu, dia peluk terus kita. Peluk kita, cium kita. Dia kata, kamu daripada Yaman ke? Kata tak, daripada Malaysia. Dia kata, aku tengok kamu dalam mimpi aku, disebut. Aku nampak kamu dalam mimpi aku. Bila pula dia ni mimpi dengan kita? Kita pelik kan dengan orang. Dia kata, jom datang ke rumah aku. Dia kata, jom kamu jadi tetamu aku 3 hari. Kita dalam umrah. Kita dalam umrah nak suruh pergi ke rumah dia. Kemudian kita kata tak, kita mari ziarah untuk tak datang. Dia kata, tak, kita bagi tahu 2 bas kita ada ni. Oh, dia kata sedang elok aku ada 7 ekor unta kat rumah dia kata. Aku sembelih 2 ekor unta untuk 2 buah bas kamu. Nak sebutnya sukanya dia, beria dia. Padahal kita pelik. Kita ni tak pernah pun jumpa dengan dia. Tapi orang Arab ni, gaya dia tu lain macam. Tak sama dengan kita. Dia kata, kamu minat makan unta ke makan daging kambing? Khorf, dia sebut. Kita kata kambing lagi sedap. Kambing pun ada. Dia sebut demikian. Kambing pun ada dekat rumah. Jom, dia kata. Dia nak jemput kita pergi ke rumah dia. Ini pelik kita. Kita kata, macam mana orang Arab ni? Kalau kita kan, ramai-ramai orang yang datang ni, takkanlah kita nak jemput orang-orang tertentu begini. Tapi ni tengok cara Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni, bila datang orang Arab Badui, daripada luar tu, dia boleh ambil kain serban dia letak atas kepala orang Arab Badui. Kemudian dia tarik unta orang tersebut. Bila tarik unta orang tersebut, orang lain pun sebut, moga Allah bagi kebaikan lah dan pada kamu. Sesungguhnya, itu adalah orang Arab yang orang Arab itu rela dengan apa yang remeh-temeh yang kamu lakukan. Dia sebut demikian. Lalu Abdullah bin Umar menjawab, sesungguhnya ayahnya orang ini adalah kecintaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pun sebut, ayah dia ni sebenarnya menjadi kesayangan pada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar ni anak pada Umar. Dia pun anak dengan anak lah ni. Senang cerita ni. Ayah dia. Ayahnya sendiri radhiyallahu anhu, sedangkan saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya kebaktian yang terbesar, kebaktian ialah jikalau seorang itu mempereratkan hubungan kepada kesayangan ayahnya dahulu, kekasih ayahnya dahulu. Ayah dia sayang pada siapa? Cuba kita tengok. Arwah ayah kita ni sayang pada siapa? Mesti selain daripada keluarga kita lah. Mesti ada orang yang dia kawan, dia rapat dengan orang-orang tertentu. Orang yang tertentu tu kamu kena buat baik pada dia. Kerana apa dia? Kerana di waktu mana kamu buat baik kepada dia, maknanya kamu sedang berbuat baik kepada arwah ayah kamu. Allahu Akbar. Cara dalam Islam ni kan, kadang-kadang kita berkawan, orang kita berkawan, mati orang tersebut, matilah hubungan. Tak ada dah hubungan. Padahal ada lagi anak-anak dia. Ada lagi keturunan dia. Patutnya kita sambunglah ikatan tadi. Tak, orang kita dia berhenti demikian. Dalam riwayat lain daripada Ibnu Umar dan daripada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawasanya ia keluar ke Mekah. Ia mempunyai seekor keldai dan mengasuh dirinya sambil naik di atasnya. Jikalau ia sudah bosan naik unta, ia juga mempunyai serban yang diikat pada kepalanya. Pada suatu hari ketika menaiki keldainya, tiba-tiba berlalu dah di mukanya seorang Arab. Kemudian dia bertanya, bukankah kamu itu si fulan, anak si fulan itu? Ya, kamu ni anak orang tu. Kita tengok muka kawan tersebut. Dia menjawab, benar. Orang itu lalu diberikan olehnya keldai. Dan dia berkata, naikilah ini. Juga diberikan selembar serban. Dan berkata, ikatlah kepala kamu dengan serban ini. Allahu Akbar, tengok. Naik atas kenderaan kan. Bagi kenderaan tu. Kalau kita jenuh nak bagi kereta kita. Kalau kita lah,
Takkan kita nak bagi kereta kita. Tapi rapatnya kekuatan tadi kan, bagi unta tu, kemudian bagi serban tu pula. Dengan cara demikian. Sebahagian sahabat Abdullah bin Umar lalu berkata, semoga Allah mengampuni untuk kamu. Engkau telah memberikan kepada orang Arab ini seekor keldai, dan engkau gunakan untuk mengistirahat diri kamu. Juga kamu bagi selembar serban yang kamu ikat di kepala kamu. Abdullah lalu menjawab, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tergolong sebesar-besar kebaktian ialah jikalau seorang itu mempereratkan hubungan kepada kekasih ayahnya setelah ayahnya itu meninggal dunia. Rasulullah ajar demikian. Sesungguhnya ayahnya orang Arab itu adalah sahabat daripada Umar radhiyallahu anhu, yakni ayahnya kepada ayah dia pada Abdullah ini sendiri. Yang meriwayatkan hadis ini adalah daripada Imam Muslim radhiyallahu anhu. Nak ajar pada kita lah, kita ni walaupun meninggal dunia dah orang-orang yang atas pada kita, tapi kawan-kawan dia tu mesti kita sambung. Mesti kita rapat. Bila kita buat rapat dengan dia, dapat pahala pada arwah ayah kita. Seolah-olah kita berbuat kebaikan kepada mereka ini sendiri. Kita berhenti setakat ni lah, insyaAllah. Kita sambung sikit lagi tu dalam hadis yang 2-3 lagi hadis tersebut pada pengajian yang akan datang. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.